Pagi ini ingin membuat satu kenyataan akhbar yang khusus merujuk kepada satu usul yang dibawa oleh Kota Belud. Pematang Pauh mengatakan satu Malaysia merupakan cadangan daripada EPCO Worldwide. Apa soalannya? Soalan dia mudah. Minta Perdana Menteri menyatakan benarkah EPCO Worldwide yang diupah oleh Perdana Menteri untuk melancarkan gagasan satu Malaysia juga menawarkan perkhidmatan mereka kepada Nigeria, Sania Abacha dan Presiden Seumur Hidup Kazakhstan, Nur Sultan. Ini semua diktator dunia. Soalan ini ada dua bahagian. Pertama sekali, dia mengatakan pelibatan EPCO terhadap gagasan satu Malaysia. Apa jawapan kerajaan? Ini penting. Ini jawapan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz, Menteri Jabatan Perdana Menteri bagi pihak Perdana Menteri. Jawapannya ialah kerajaan tidak melantik syarikat perhubungan tempatan dan luar negara untuk mempromosikan gagasan Malaysia secara khusus. Syarikat EPCO Sdn Bhd Worldwide Sdn Bhd dilantik kerajaan untuk melaksanakan melantik, maksudnya tidak ada penafian, dia dilantik. Ini jawapan rasmi. Dan jawapan ini kita perlu ingat, YB Serdang telah bertanya soalan ini dan mendapat jawapan yang khusus mengenai pelantikan EPCO selaku konsultan komunikasi. Apa jawapan dia? Dilantik oleh kerajaan melaksanakan perkhidmatan berkaitan komunikasi secara menyeluruh. Saya nak tanya, apakah komunikasi kerajaan secara menyeluruh pada hari ini, pada dekad ini semenjak Najib dilantik? Bukan satu Malaysia kah? Adalah amat sukar untuk kerajaan ini mengatakan komunikasi kerajaan pada hari ini bukan satu Malaysia. Kita ada satu JPJ, kita ada semua satu. Satu klinik, macam-macam. Dan bila dikatakan berkaitan komunikasi secara menyeluruh, ini lebih bahaya. Maksudnya EPCO yang kita risaukan, yang terpalit dengan organisasi kerajaan Israel, itu bukan saja terlibat di dalam satu Malaysia yang dinafikan tidak secara khusus, malah dikatakan komunikasi secara menyeluruh. Kalau nak mempertikaikan ketua pembangkang kononnya mengelirukan, kita perlu ingat niatnya untuk menyelamatkan negara daripada bersekongkol dengan satu kerajaan yang telah diputuskan hubungan diplomatiknya secara rasmi. Sebab itu kita orang Islam nak melawat Masjidil Aqsa pun susah. Sampai begitu sih. Tetapi kerajaan hari ini bawa EPCO ke tahap mana? Kalau dalam bahasa orang Penang dia kata sampai ke dalam kelambu lah. Komunikasi strategi. Jadi di sini saya mengatakan bahawa satu pendekatan YB Kota Belud nombor satu tidak boleh untuk mengatakan ketua pembangkang mengelirukan Dewan, kerana asasnya pun salah. Beliau salah mentafsirkan jawapan menteri. Dalam ini, apabila dikatakan kerajaan menafi dengan jelas, itu perkataan beliau. Jelas apa kat sini? Jawapan di sini tidak ada penafian, malah mengiyakan, malah lagi menggerunkan. Selain Malaysia, EPCO Worldwide juga menyediakan perkhidmatan komunikasi kepada negara lain. Itu diakui. Perkhidmatan komunikasi yang disediakan oleh EPCO kepada negara-negara lain adalah urusan dalam syarikat tersebut. Maksudnya kerajaan Malaysia pun tak pasti. Kalau saya pada hari ini mengatakan adalah mustahil untuk EPCO mengatakan dia terlibat kerana dia konsultan kerajaan. Ongkosnya pun telah dinyatakan bahawa sekitar 20 juta lebih. Jadi saya pada hari ini ingin mengatakan kepada rakyat Malaysia, kerajaan hari ini dasar komunikasi, dasar luarnya ke arah apa? Ke arah nombor satu, tidak menghormati sensitiviti rakyat Malaysia. Why? Kerana kita sebelum ini amat keras apabila isu dasar Palestin. Kita bersama-sama berbahas. Non-partisan. Saya mencabar UMNO, BN Barisan Nasional kalau betul kita tegas mengenai isu dasar kezaliman di Palestin, kerana kezaliman Palestin bukannya isu Islam sebegitu saja, dia isu keganasan, isu kemanusiaan, melangkaui isu keagamaan. Jadi pada hari ini kalau kita semua ini yang beragama Islam tahu sensitivitinya, yang cintakan hak asasi manusia, tidak mahu kezaliman, saya mengatakan UMNO Barisan Nasional pada hari ini kalau tidak ambil tindakan ini ataupun membatalkan kita panggil kontrak pelantikan EPCO, dia tidak lain akan memberi implikasi bahawa dasar ataupun pengalaman Israel itulah akan menjadi asas komunikasi kerajaan pada hari ini. So jadi atas dasar itu saya mencabar Perdana Menteri pada hari ini bahawa kalau tidak mengambil tindakan tegas ini, implikasinya ialah rakyat mengatakan bahawa kamu bersetongkol dengan apa dia ni tokoh-tokoh Israel. Kalau tuan-tuan tengok
Di dalam EPCO itu, tuan-tuan pergi ke syarikat afiliasinya. Affiliate, this is important point. Affiliated companies, Astra. Kalau tuan-tuan tengok, dalam Astra itu siapa mereka? Daripada management teamnya, daripada senior counselornya, kebanyakannya dan almost, I would say probably more than 50%, ialah mantan ketua-ketua National Security Israel, ketua-ketua Secret Service Israel. Jadi yang sebenarnya yang ketiga, rakyat Malaysia, kerajaan Bahrain kena berterima kasih kepada ketua pembangkang kerana mempersoalkan, dan beban pembuktian perkara yang sebenar bukan kepada ketua pembangkang. Sepatutnya yang perlu membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa negara Malaysia, satu Malaysia dan segala aspek komunikasi negara pada hari ini tidak mendedahkan Malaysia kepada unsur-unsur mudarat ini. Jadi beban sebenarnya kepada kerajaan. Kenapa hari ini usul kepada ketua pembangkang untuk menjelaskan?